ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan, kurniakan kebaikan dengan kita duduk di dalam halaqah ilmu. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal, mashkura. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Puan Pengerusi Rina, Amnira. Amnira Suhana Ustaz. Amnira, jauh lama tak baca. Dan pengurusi kumpulan pengajian Gema Nur Iman, seterusnya hampir 100 sahabat-sahabat, ibu-ibu, saya kira kakak-kakak, mungkin adik-adik yang pengajian, dan saya secara peribadi bersyukur dan sangat berterima kasih kepada semua yang ada di depan ni, kerana saya menumpang masa atau keberkatan masa ahli pengajian sebenarnya. Kena lihat begitu. Kalau tidak diajak ada kuliah Duha ni, mungkin saat ini kalau tak mengayuh, saya mungkin buat kerja lain lah sementara. Apapun, Alhamdulillah, kita bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkatan itu melimpah ruah dalam kehidupan kita. InsyaAllah, tanpa membuang masa, mari kita sambung pengajian kita yang kita mulakan pada pertemuan yang pertama lepas, menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Kita sambung sebab tak habis kisah dia. Siapa yang ada buku, muka surat 39, kita dah lepas muka surat 41. Muka surat 41. Di bawah tajuk hadisnya Sayyidina Aisyah mengintip Nabi SAW. Sebelum pada itu saya doakan sihat walafiat semua, ibu-ibu, kakak-kakak semua ya. Mudah-mudahan doa tu tuan-tuan berdoakan saya balik. Saya nak cerita sikit lah. Dalam 10 hari lagi ni saya akan bertempur di Pesta Buku. Saya mohon doa tuan-tuan. Ni pertama kali saya buka booth di sana. Memang kalut. Dapat booth pun saya agak terkejut saya kira. Mohon doa betul-betul daripada ibu-ibu sekalian. Allah mudahkan urusan saya. Allah berkati urusan saya sekalian. Baik, sambung pengajian kita insya-Allah. Muka surat 41. Sebelum kita nak sambung, kalau ada soalan apa boleh mencelah, kita kira macam bincang-bincang insya-Allah. Sebelum kita sambung, kita hubungkan recap apa yang kita pelajari setakat ini. Kita membawa hadis yang termuat dalam Sahih Muslim di bawah tajuk yang Imam Muslim letak dalam bab lain, cuma saya letak tajuk tadi. Terima kasih yang mendoakan. Letak tajuk Sayyidina Aisyah mengintip Nabi SAW. Hadis itu sendiri bermula dengan Ummuna Sayyidina Aisyah yang ceritakan, ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita kepada anak murid dia, nak tak ini ibu nak cerita satu peristiwa yang berlaku antara ibu dan Nabi dulu. Itu kemulaannya. Dan ini tuan-tuan rahmat Allah, ibu-ibu sekalian, menjadi bukti kepada kejujuran Ummuna Sayyidina Aisyah. Kerana kisah ini dan juga kisah-kisah yang diceritakan yang lain tentang rumah tangga Nabi, ia akan menunjukkan watak tak berapa cantik atau kata watak antagonis, watak jahat itu dalam cerita itu ialah dia. Sebab itu ulama kata, kalaulah Sayyidina Aisyah ini dia nak sembunyikan ilmu, hadis-hadis disenaraikan, dia akan tak cerita, tak sebut. Barangkali hadis di sini juga, sebab dia menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan tidak sifat tak baik dia. Tapi dia manusia seperti biasa, dan kat sini yang sebenarnya menyalahkan akhlak bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Jadi Sayyidina Aisyah dia cerita, dia kata satu hari Nabi duduk di rumah dia, Nabi tidur bermalam di rumah dia. Malam tu tiba-tiba Nabi pelan-pelan keluar rumah pergi. Sayyidina Aisyah syak. Dan syak dia sangka buruknya, ni Nabi ni nak pergi ada dating dengan isteri yang mana ni. Dia ikut Nabi. Ikut ni rupanya sampai-sampai ke mana? Ke Baqi'. Nusuk. Dia kata nusuk. Bahasa Kelantan, nusuk. Senyak-senyak nusuk. Okay. Rupanya Nabi pergi ke Baqi'. Nabi berdoa, Sayyidina Aisyah tengok dari jauh kan. Kemudian Nabi patah balik, Sayyidina Aisyah pun tu patah balik juga. Berlaku kita sebut adegan kejar mengejar. Nabi lari laju, dia pun lari laju, tak nak bagi terkantoi, tertangkap. Akhirnya Sayyidina Aisyah sampai rumah dahulu, terus baring dalam keadaan, lepas berlari terus baring kan. Nabi masuk, Nabi kata, ya Aish, malak hasyan rabiyah. Aisyah, apa cerita ni? Tu cungak-cungak ni ada something wrong ke? Kalau bahasa orang putih lah kan. Sebab Nabi tinggal dia dalam keadaan Nabi sangka sudah tidur. Nah,
Sayyidina Aisyah dari situlah dia pun tak ada apalah bang. Nabi kata ada something ni, ada sesuatu ni. Kemudian Nabi tekan, Nabi desak dia untuk tanya. Lalu dia beritahu bahawa dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun yang akhir ni kita bincang, Nabi pun kata anti sawadul ladzi raaitu amami. Awaklah lembaga hitam yang saya nampak depan tadi. Ini kita ulas tentang keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi Siti Aisyah mengakui dan Nabi berlaku satu peristiwa yang dihurai, dikupas, kita kena faham panjang. Falahadani fi sadri lahdatan aw ja'atni. Nabi tepuk dadaku sehingga aku rasa sakit. Dan kita hurai adakah tepuk itu maksud Nabi pukul isteri, dan kita tahu bahawa orang tadi zaman dahulu sehinggalah zaman sekarang mereka menjadikan hadis ini untuk nak tunjuk sisi buruk Nabi. Nabi guna istilah hari ini wife beater. Nabi seorang wife beater, seorang pemukul isteri. Melalui hadis ini. Kita tak boleh kata hadis itu tak sahih. Tak, hadis itu ada sahih. Tapi adakah kefahaman itu betul? Kita sudah jelaskan. Baik. Hari ini kita sambung apa cerita dia. Selepas Nabi SAW tepuk dada Sayyidatina Aisyah, Nabi kata, "Adhananti an yahifallahu alaiki wa rasuluhu." Awak ingat, awak sangka buruk bahawa Allah dan Rasulnya khianat pada awak ke? Maksud kata Sayyidatina Aisyah ada sangkaan bahawa Nabi tadi sebenarnya pergi jumpa isteri. Dan itu satu pengkhianatan. Sebab malam tu malam giliran Nabi duduk dengan Sayyidatina Aisyah. Tak boleh Nabi pergi rumah isteri lain. Siang tak apa. Dan itu pengkhianatan kepada janji, kepada orang kata persetujuan. Dan sangkaan itu tidak boleh ada pada Nabi. Ada benda yang mustahil, sifat mustahil Nabi. Khianat, menipu itu sifat mustahil. Kita nak sangka buruk pada Nabi apa semua tu ada hak dia. Ada sahabat-sahabat Nabi nanti berlaku peristiwa mereka sangka buruk pada Nabi, siapa yang tak elok. Tapi tidaklah seteruk ini. Nabi tak berapa marah. Ada nanti kita jumpa kisah bagaimana Nabi dah pergi Fathu Mekah, dah buka Fathu Mekah. Sahabat-sahabat Ansar bimbang. Nabi dah jumpa orang dia, tak nak balik dah dengan kita nanti. Ini sangkaan mereka. Dia sangkaan dia tidak berapa baik, tetapi tidak sampai tahap paras bagaimana ini. Boleh jadi ya Nabi rindu pada ahli keluarga dia, orang lama dia. Mungkin dah tak nak dah duduk Mekah, tak nak duduk di Madinah. Mekah lagi tempat yang lebih mulia lagi berbanding Madinah. Jadi pertimbangan itu logik. Sangkaan itu pun mana kata boleh diterima, tapi tidaklah Nabi tetap ikut balik. Inna mahyakum wa mamatukum. Nabi kata kepada sahabat Ansar, hidupku hidupmu, matiku matimu. Nabi kata kepada sahabat Ansar, nak mana kata hidup mati bersama. Nabi tetap nak balik duduk dengan orang Ansar di Madinah. Allah sonok sahabat Ansar, tak hilanglah kebimbangan itu. Jadi itu sangkaan yang pernah berlaku terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sangkaan daripada isteri Nabi yang tidak patut. Sebab itu Nabi tegur, Nabi bertegas tadi, Nabi tepuk dada tu nak intibah untuk kata Aisyah dengar betul-betul ini benda penting. Baik. Jadi apa Sayyidatina Aisyah mengakui, mahma yaktumin nas ya'lamuhu Allah. Naam. Kok mana pun manusia ni nak sembunyikan, Allah tahu juga. Betul bang, itulah sangkaan saya. Jadi Nabi pun jelaskan bukan begitu. Baik tuan-tuan. Seterusnya kita baca, itu yang lepas. Seterusnya kita sambung pengajian kita, muka surat 40, dia punya teks Arabnya, terjemahan dia berada di muka surat 41. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal fa inna Jibril atani. Sebenarnya Aisyah, tadi Jibril datang jumpa abang. Haina ra'aiti fanadani fa akhfahu mink. Apabila datang, dia pun tengok keadaan awak, dia pun bersembunyi. Saya terjemah macam mana ni. Apabila mendiri awak, dia pun memanggil saya perlahan-lahan. Hatta fa'ajabtuhu fa'akhfaituhu mink wa lam yakun yadkhul alayki wa qad wada'ti thiyabak. Dia datang tengok keadaan awak, dia pun panggil senyap-senyap. Aku pun jawab, fa'ajabtuhu fa'akhfaituhu mink. Aku pun jawab senyap-senyap. Kata Nabi lagi, malaikat Jibril tu tak
nak masuk. Falam yakun yadkhul alaik, tak nak masuk rumah kerana awak dah wada'ti thiyabak, awak dah letakkan pakaian, awak dah buka baju, dah mana tidak dalam keadaan apa tutup aurat yang sempurna lah. Itu keadaan dia. Baik. Kita berhenti setakat ini untuk kita ulas beberapa perkara. Hmm. Pertama, fa inna Jibril atani. Jibril datang kepadaku. Jibril, kita semua tahu malaikat yang paling terkenal lah. Dalam ramai malaikat itu Jibril alaihissalam. Dan ada orang bagi nama anak pun Jibril, kan. Mungkin orang tanya apa hukum bagi nama anak cucu nama malaikat, boleh ataupun tidak? Secara umumnya boleh, tuan-tuan. Ada syekh besar di Arab apa, qari nama Syekh Jibril nama ni. Orang putih pun dia bagi nama seperti nama malaikat Gabriel, kan. Michael tu Mikail. Jadi boleh, tuan-tuan rahmatullah. Baik. Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang pada Nabi ni dalam keadaan yang kita tahu sebagaimana ini ulama hurai. Macam mana Jibril datang pada Nabi ketika ini? Datang dalam keadaan Sayyidatina Aisyah pun tak perasan, tak tahu Jibril datang itu. Ini beberapa keadaan Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu dan kita beriman dengan dia. Ada ketika paling kurang 2 kali Nabi melihat Jibril dalam rupa yang sebenar. Allah sebut dalam Al-Quran, surah apa tu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Masa Nabi naik ke apa untuk Isra Mi'raj, itu Nabi nampak Jibril dan rupa yang sebenar dia di Sidratil Muntaha. Baik. Ada ketika Nabi Jibril datang jumpa Nabi dalam keadaan rupa manusia, dan ada beberapa orang sahabat Nabi yang dirupakan oleh Jibril, antara Dihya Al-Kalbi. Secara umum kalau nak kita rumuskan, cara Jibril datang kepada Nabi ni dikelompokkan dalam 2 keadaan. Dalam keadaan Nabi nampak dia, dalam keadaan Nabi tak nampak dia. Dalam keadaan Nabi nampak dia itu pecah beberapa keadaan pula. Nabi nampak dalam keadaan rupa dia sebenar, satu. Nabi nampak dalam rupa manusia, rupa lain dia ni. Itu saja. Dengan itu nas yang sebut. Adakah Nabi nampak Jibril dalam keadaan jadi burung, jadi binatang? Itu orang duk buat movie kan? Tak ada. Yang paling pun rupa manusia, dan rupa manusia yang paling handsome, Dihya Al-Kalbi. Sahabat Nabi ni pelbagai. Saya tumpuan kajian saya banyak pada sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan doakanlah banyak nak buat tu. Menyingkap ke rencaman ke pelbagai sahabat Nabi ni menarik, tuan-tuan. Dan dia mewakili, sahabat Nabi ni mewakili kepelbagaian kita, kepelbagaian umat Nabi yang kemudian. Kita mungkin muyul, mungkin kita dekat kepada watak sahabat sekian ataupun watak sahabat sekian atau sekian. Menarik. Dan setiap seorang sahabat Nabi ini, kalau lagi kita kenal dia secara tidak langsung, menyelahkan lagi kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam hari guru kan, saya duk tengok Allah, tidak adalah guru yang paling hebat lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya guru tu di mana? Hebat guru itu terselahnya, terbuktinya nampak pada kemenjadian anak murid. Kalau sekolah, hebatlah cikgu tu. Dia anak yang belajar daripada dia, pelajar-pelajar dia semua, kalau kita exam oriented, semua skor kan. Atau kemudian tengok, baguslah cikgu tu, anak murid dia datang jumpa dia baik, dia tengok semua masuk you dah kerja baik apa semua, inspirasi daripada ni. Itu guru yang ni, great teacher inspired. Guru yang baik dia memberi inspirasi. Nabi SAW guru yang terbaik, yang teragung. Bukti dia, tengok pada para sahabat Nabi SAW dalam masa berapa tahun selepas Nabi wafat, boleh meruntuhkan 2 kuasa besar, Rom dan Parsi. Ini sahabat Nabi. Sebab itu Syekh Abdul Fattah Buruddah dia pernah sebut, kita baca terjemahan dia, dia kata seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tak bekalkan dengan sebarang mukjizat, cukuplah sahabat Nabi, para sahabat itu menjadi bukti kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mula baca perkataan ini, ya Allah, baru terfikir, betul. Cukup para sahabat Nabi menjadi bukti kenabian baginda. Sebab tidak ada dalam sejarah nanti, dulu sampai akhir zaman nanti, seorang manusia yang boleh membentuk generasi, boleh mendidik seorang-seorang, tapi dan kemudian generasi itu boleh menguasai dunia.
selain Nabi SAW. Jadi kita nak sebutnya kena kenal, kalau boleh usaha kenal setiap seorang daripada sahabat Nabi ni, bukan sekadar ini watak-watak sampingan yang pergi dan yang datang dan pergi dalam kehidupan Nabi. Tidak, tuan-tuan rahmatullah. Baik, apa sampai ke sana pula? Hari guru, sempena hari guru. Jibril datang kepadaku. Dihyah kan. Dalam rupa Dihyah, antara sahabat Nabi handsome. Sahabat Nabi ni pelbagai yang tak, kalau dari segi yang lelaki lah, dari segi cantik, segi handsome, ni dia tak handsome ada. Semua tuan. Dan juga menarik, dari segi sudut fizikal, ada sahabat Nabi yang berjanggut, ada tak ada janggut pun. Menarik. Dan ada sahabat Nabi, kita duk bayang sahabat Nabi ni baik-baik, orang ahli masjid. Tak begitu. Mereka dengan kepelbagai sebagaimana kita. Saya duk teringat seorang sahabat Nabi nama dia Safwan bin Mu'attal. Kita akan jumpa nama ini nanti dalam buku kita ni, dalam apabila di hujung-hujung nanti, apabila kita bincangkan hadis yang paling, antara hadis paling dahsyat lah, babak asam garam yang paling orang kata teruji dalam rumah tangga Nabi. Saya istilahkan, saya letakkan pada level krisis rumah tangga Nabi. Sebab Nabi ketika kita hampir nak ceraikan Sayyidatina Aisyah atas sebab-sebab yang berlaku, kita huraikan. Tak pasal-pasal yang terbabit dalam kisah itu ialah seorang sahabat Nabi ni, nama dia Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal. Dia ni sahabat muda dan dialah orangnya yang digembar-gemburkan, diviralkan oleh munafik, kata Sayyidatina Aisyah ni ada skandal. Dengan siapa? Dengan Safwan. Allah Akbar. Sama-sama muda, dia main apa persepsi orang sama-sama muda. Kataan satu je disebut. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata takkan selamat laki perempuan muda itu daripada laki muda itu, dan tak selamat laki muda itu daripada perempuan muda itu. Itu je ayat dia. Tapi lepas tu jadi viral, jadi ni orang pun speculate macam-macam. Sebab dia Safwan bin Mu'attal nak jadi cerita, dia yang bawa balik Sayyidatina Aisyah. Dia bawa balik Sayyidatina Aisyah dari sampai ke Madinah. Safwan bin Mu'attal pegang unta, bukan naik sekali, pegang unta, Sayyidatina Aisyah duduk atas unta, bawa Nabi dah ke depan. Orang pun tu, pelik lain macam ni. Itu yang jadi cerita. Lewat awak datang ni. Nak cerita Safwan bin Mu'attal ini, Safwan bin Mu'attal ini, dia ada di sini, bukan nak kata penyakit tak, tapi dia ada perangai dia ni orang kata tidak mampu. Tidak mampu. Tidur mati. Dan Nabi faham keadaan dia. Dan dengan keadaan itu, kelemahan itu Nabi manfaatkan jadi sebagai satu kelebihan. Jadi Safwan bin Mu'attal, dia ni boleh bayangkan keadaan dia, kalau dia tidur tak usah kejut dah, takkan bangun. Melainkan dia bangun sendiri. Jadi dia ni dalam musafir, sepanjang musafir, setiap musafir Nabi SAW, Nabi bagi tugasan. Dia jadi sweeper. Jadi orang terakhir yang akan bergerak, yang akan tengok barang jatuh. Kalau ada barang jatuh tertinggal, dia terus kutip. Orang rombongan dah buat ke depan dah. Tapi dia ni tidur, lantak tinggal lah tu. Biar dia bangun sendiri. Bangun sendiri tu dia ni. Itu Nabi bagi tugasan dengan kesesuaian dia. Dan itu berlaku peristiwa. Di dalam satu peristiwa itu, dia memang dah tertidur, Sayyidatina Aisyah semua dah gerak. Di pertengahan jalan, Sayyidatina Aisyah pergi pergi qada hajat. Tak masa-masa kena tinggal. Jadi Safwan Mu'attal kemudian nanti dia balik seorang kutip bang, tengok ada seorang perempuan. Ummul Mukminin. Dia kutip bawa Ummul Mukminin pergi sampai ke Madinah. Itu cerita dia. Tuan-tuan, nak cerita tadi kepelbagai sahabat Nabi yang kadang itu mungkin tak sangka. Kena kaji Allah tak habis, tuan-tuan. Baik. Panjang lah. Fa inna Jibril atani. Ada kelas lagi. Kata Nabi SAW, apabila Jibril datang, asalnya mungkin dalam keadaan nak jumpa secara biasa, tapi tengok Sayyidatina Aisyah dalam keadaan dah tak sesuai, dah buka pakaian tu, Jibril panggil dalam keadaan senyap. Nabi pun jawab dalam keadaan senyap. Ulama bincang macam mana bentuk keadaan itu. Dan panjang perbincangan tu, saya pun Allah kata menarik, para ulama cuba berusaha untuk nak memahamkan. Pada hari ini, tuan-tuan rahmat Allah, kita tak ada masalah dah. Kita memahami mukjizat, memahami kuasa Allah Ta'ala itu dengan teknologi pada hari ini. Semakin berkembangnya teknologi manusia,
Ustaz, ada orang tanya. Nanti saya jawab soalan-soalan tu. Assalamualaikum Ustaz, nak dapatkan buku. Nanti belakang nanti kita bincang buku tu nak dapat kat mana ya. Insya-Allah. Kat mana tadi? Kat mana dah tadi? Kat mana tadi tuan-tuan? Ingat tak kat mana saya situ? Ya, tu putus. Kita ni tadi Ustaz. Jibril betul panggil apa berjumpa dengan Nabi. Baik, terima kasih Ibu Wan Aisyah. Jibril, ya. Saya nak sebut begini, apabila saya baca syarah hadis ini, dalam kitab syarah ulama Imam Nawawi antaranya menghuraikan secara panjang bagaimana Jibril panggil Nabi, Sayyidina Aisyah yang berada di tepi tu, di tepi Nabi tak dengar. Dan Nabi jawab, Nabi menyahut Jibril, dan keadaan Sayyidina Aisyah pun tak dengar. Zaman Imam zaman dahulu mereka tak ada teknologi macam kita, mereka cuba huraikan dengan semampu mereka, tapi tak dapatlah. Pada hari ini kita dapat faham tuan-tuan. Kita duduk di sini, tapi kita boleh hantar mesej kepada orang jauh beribu-ribu kilometer guna WhatsApp. Orang sebelah kita tak tahu pun. Kita boleh bercakap dengan orang paling jauh dalam keadaan orang sebelah kita tak tahu pun. Tiba-tiba cakap, apa ni? Ada Bluetooth kan. Ini untuk kita fahami wahyu itu lebih dahsyat daripada itu, lebih hebat daripada itu. Manusia boleh bercakap atau boleh berkomunikasi antara satu sama lain walaupun berpisah jarak menggunakan device, menggunakan teknologi ada. Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyampaikan wahyu, menyampaikan apa kepada tanpa device. Jadi hebat macam mana pun teknologi manusia, nanti dia akan mengakui Allah tak boleh nak langgar, tak boleh nak sampai kepada tahap kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itu kita makin rendah diri, tuan-tuan. Makin kita hebat, makin kita rendah diri. Pada hari ini juga contoh, saya duduk selalu sebut teknologi atau perkembangan, kemajuan ni, kita makin lama makin hebat, makin sebenarnya merendah diri kita lagi. Makin kita akan akui kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini tuan-tuan, puan-puan, ada dipanggil persenyawaan IV kan, in vitro, persenyawaan luar. Bagaimana suami isteri tanpa melakukan proses normal biasa, tapi boleh ada anak, boleh melahirkan anak IV. Harganya bukan murah tuan-tuan, puluh-puluh ribu. Ada kawan isteri saya duk cerita Allah, berapa kali, 2 kali dia cuba buat IV tu habis kat 30,000. Itu pun tak jadi juga, Allah kata. Jadi kita ada anak ni, jadi dengar tu Allah bersyukur sangat. Tak ternilai nilai anak tu kan. Nak marah anak, tinggal yang tu lah. Dia nak dapat anak tak habis usul tuan-tuan. Baik, yang IV tu begitu. Dan ini mengingatkan kita pada mukjizat Nabi Isa AS. Allah boleh takdirkan Siti Maryam lahir mengandung tanpa ada suami, tanpa ni. Itu lebih dahsyat. Panjanglah itu nak cerita. Tuan-tuan rahmati Allah. Yang kita tahu begitu. Tanpalah hari ini, tanpa kita orang kata memuskilkan macam mana Nabi buat. Kita kaitkan dengan teknologi kita yang kita ada. Baik. Yang lebih untuk kita berikan perhatian ialah sikap Jibril. Nabi kata walam yakun yadkhul alayki wa qad wada'ti thiyabak. Jibril tak nak masuk sebab awak dah buka pakaian, buka ini. Jibril tak nak masuk. Soalan, Jibril malaikat ada perasaan tak? Malaikat ada perasaan tak? Orang kata malaikat tak ada nafsu, dia tidak ada dosa, tidak ada ni. Nafsu adalah sebahagian dari perasaan, nak, suka. Nah, malaikat ada perasaan tak? Wallahu alam, bukan nak bincang secara falsafah, tapi ini mengingatkan kita tak kot. Ada yang kata, saya bukan aurai panjang, cuma nak mengingatkan kita ada satu banyak sifat, ada satu sifat malaikat. Dan sifat malaikat ni kita kena contohi, iaitu mereka ada sifat malu. Malaikat ni, para malaikat Allah campak, Allah bagikan dia ada sifat, ada rasa malu, mereka pemalu. Antaranya buktinya hadis ini, Jibril dia jadi segan. Itulah maksud malu, segan. Antara segan nak masuk sebab keadaan Sayyidina Aisyah, tak sanggup nak tengok orang keadaan yang tak sesuai. Itu sifat malaikat, dan sifat itu kena ditiru oleh manusia. Baik.
Saya teringat juga tentu kalau perempuan mau mengaji maklumlah tentang kisah ni, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat jaga penampilan dengan Sayyidina Uthman bin Affan kan. Satu hari ni saya terima kasih. Satu hari Sayyidina Aisyah cerita satu hari Nabi duduk kat rumah Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan Nabi sampai terselak apa betis Nabi dan juga nampak sebahagian fakhid apa paha dan juga lutut Nabi dalam keadaan Nabi santai duduk keadaan ni. Sayyidina Abu Bakar masuk dan jumpa Nabi pun izin. Nabi dalam keadaan begitu dah memang kamcing biasalah ni sama-sama lelaki. Orang kata sising seluar, kaki seluar tinggi, biasalah, panas berpeluh kan. Itu biasa. Baik. Kemudian tak lama kemudian Sayyidina Umar pula masuk nak jumpa Nabi, Nabi izinkan. Dalam keadaan Nabi macam tu juga, selesa, santai begitu. Baik. Kemudian Sayyidina Uthman masuk nak jumpa, Nabi izinkan, tapi Nabi pun terus betulkan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betulkan pakaian, duduk elok-elok. Orang kata turun balik kain lah. Turun balik kain, duduk. Saya pakai kain ni. Cerita pun tak tahu tuan-tuan lah. Apa, turun balik duduk keadaan yang selesa, dalam keadaan yang orang kata hormat lah, formal. Baik. Saya Aisyah perhati. Makna kata peristiwa ini berlaku di rumah beliau. Perhati. Lain macam dengan Sayyidina Abu Bakar masuk, okey je. Sayyidina Umar, okey. Masuk Sayyidina Uthman, Nabi jadi formal pula. Balik tetamu tu, kemudian tu Nabi tanya apa yang kenapa begitu. Nabi kata apa? Anda tahu kan? Ala astahyi mimman tastahyi minhul malaikah. Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa tidak aku rasa segan malu kepada orang yang malaikat sendiri rasa malu, rasa segan. Maknanya malaikat segan dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Ya, Nabi tahu keadaan ini. Dalam ramai sahabat Nabi, yang malaikat paling segan ialah Sayyidina Uthman. Satu, membuktikan bahawa malaikat ada sikap atau sifat pemalu. Dan ini sikap yang kita kena ada, tuan-tuan Allah. Dan sikap orang Melayu, dia tinggi malu dia tu. Sampaikan tak bertempat pun ada lah. Kita kena halakan sifat malu itu pada yang sebetulnya. Semua sikap manusia ini sebagai fitrah manusia itu dia bukan, tidak ada satu pun sifat yang tercela. Marah, tak ada yang tercela. Tak ada marah yang ni. Macam mana ya kita susun, atur, halakan cara yang betul. Nah, sikap pemarah, ya betul. Sikap malu, sikap yang terpuji. Tapi ada keadaan dia, ada sikap malu yang tidak terpuji. Baik. Sifat malu malaikat macam mana tuan-tuan? Dia bukannya malu nak buat benda baik, tak. Malu untuk melihat orang dalam keadaan yang tidak sesuai. Kita pun tu tengok Sayyidina Aisyah dalam keadaan Jibril tak naklah pergi ni, segan, tak nak jadi rasa kawan tu, jadi nak jaga perasaan. Itu tuan-tuan. Jadi kita mana kita jauh daripada aib orang. Kita tak nak, kalau boleh aku tak nak tengok, tak nak bukan tak terkantuk, tak nak terserempak seseorang dengan aku kenal dalam keadaan dia yang tak patut. Itu kita segan lah. Tengok nanti tahu tentang dia, dia pun segan kat aku. Ini sifat malaikat yang kita kena ada, tuan-tuan rahmatullah. Baik. Kenapa alalang kan? Kenapa Sayyidina Uthman malaikat malu? Kerana sifat malu Sayyidina Uthman tu yang tinggi. Sayyidina Uthman dalam riwayat lain, dia kalau mandi, yang ni nak katanya tahap malu dia, pemalu dia tinggi. Dia kalau mandi, dia tak berdiri, dia duduk. Dia ni, dia mandi. Dia malu nak dedahkan badan dia. Ini Allah Sayyidina Uthman. Malaikat pun tengok kepada Allah, tengok keadaan ni, dia pun jadi segan. Orang tu punya pemalu, dia malaikat lagilah malu dan hormat kepada dia. Ini Sayyidina Uthman, tuan-tuan rahmatullah. Baik. Sekadar soal, orang kata spontan, soalan tadi. Malaikat ada sifat pemalu dan sifat malu itu kita kena tiru. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut lagi, tuan-tuan dah. Maaf, saya tak tahu nak fokus mana, sini ke fokus sana. Boleh Ustaz. Sedap, sedap mendengar insya-Allah. Allah, insya-Allah. Baik. Terima kasih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dhanantu an qad raqadti fakarihtu an uqidhak wa khashitu an tastawhishi." Maksudnya Nabi kata, masa tu aku dah sangka, aku dah ingat awak dah tidur.
Jadi tak nak kejutkan awak, takut awak rasa keseorangan. Tuan-tuan, yang ni paksa saya kena buat pengakuan. Saya pergi mana-mana pun berkuliah ni saya sebutlah sebagai peringatan untuk saya sendiri. Pertama kali saya baca hadis ini, jumpa bahagian ini, saya jadi menung kata nama macam aku taklah macam tu kan. Sebab akhlak Nabi untuk dicontohi. Apabila kita jumpa satu-satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia memberi slap, dia memberi tamparan kepada kita, kita kena usaha untuk ubahlah. Antaranya akhlak Nabi yang ini, sekecil akhlak ini, iaitu menjaga perasaan orang yang sedang tidur. Ini akhlak Nabi, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tuan-tuan, Nabi manusia. Perkara yang Allah ghaib, yang Allah tak beritahu, Nabi tak tahu. Sebab itu jangan kata Nabi tahu perkara ghaib. Tak, tuan. Isteri Nabi yang duduk tepi dia tu, Sayyidatina Aisyah, yang tak tidur pun Nabi tak tahu dia tu tak tidur lagi. Sebab manusia biasa. Bagi satu keadaan. Yang kedua, Nabi dengan sangkaan Sayyidatina Aisyah masa tu dah tidur, dia tak nak ganggu. Bukan Nabi saja tak nak beritahu. Tadi yang permulaan kisah kita sebelum pada ni, Nabi senyap-senyap itu tu bukannya pada sangkaan Sayyidatina Aisyah, Nabi ni ada something ni. Bukan. Tapi Nabi gerak senyap-senyap itu untuk nak jaga hati, nak jaga keadaan isterinya sedang tidur. Tak nak terkejut. Bukan tak nak, dan sengaja tak nak kejutkan pun. Sebab kata Nabi, wa khasyitu an tastawhashi. Abang bimbang kalau abang kejut, awak beritahu abang nak pergi mana, nanti awak duduk keserangan, rasa orang kata orang Kelantan panggil rasa kesik. Rasa sunyi seorang-seorang, tak tahu mana ni. Itu perasaan yang orang yang Nabi jaga, tuan-tuan. Beza dia, ni saya lah tu duk fikir, alamak. Kita sering bangun malam, bukan qiyamul bukan pergi ke sejadah tapi pergi ke bilik air. Sering bangun malam, jarak ke tandas dan tempat tidur tu agak kena menapak, tuan. Kadang gelap tu dululah. Kita buka lampu, walaupun bukan lampu besar tapi lampu yang tidur kita buka nak bagi nampak jalan tu, kita buka, pak tekan switch. Dan kita perasan isteri kita, saya lah, isteri dia bekut dahi, mana orang Kelantan kata becah, silau, terkena. Kita tak ada apalah, sekadar itu. Sambil-sambil nak kejut dia juga kan. Kita pun ni, dalam keadaan selambanya. Tapi apabila baca hadis ini, tengok kalau Nabi dalam keadaan situasi kita moden, adakah kena sensitif, betul, kena sensitif ya Ustaz. Kena sensitif tu keadaan Nabi. Kalau Nabi keadaan ini, adakah begitu Nabi buat? Tak, kita tengok dengan jelas keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi jaga, Nabi sensitif. Nabi sensitif perasaan walaupun orang sedang tidur. Allah Akbar. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah. Dan lagi secara umum kat sini, Nabi menjelaskan keadaan. Kita pun kena jelaskan keadaan supaya tidak berlaku salah faham. Pertama tadi Nabi tak bagi tahu awal sebab Nabi jaga perasaan, Nabi nak jaga orang yang tidur. Kemudian ni dah berlaku dan situasinya kena masa, Nabi jelaskan. Ini penting dalam rumah tangga. Maaf untuk ibu-ibu, saya bukan nak ajar, saya baru je, masih banyak lagi nak belajar. Tapi ini kita cerita tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduan untuk kita, kalau bukan untuk kita pun untuk kita panjangkan kepada anak, isteri, siapa, tuan-tuan. Dalam berumah tangga, kita kena ringan mulut untuk memberi penjelasan kepada pasangan demi mengelakkan orang kata sangkaan. Nabi jelaskan. Dalam kita nanti jumpa hadis-hadis, Nabi jelaskan ni. Sebagai suami, Nabi ringan mulut. Itu sunnahnya. Jadi mana-mana suami tidak ada kata orang jatah. Biasalah, tak kecek banyak. Ya, biasa normal adat Melayu satu bangsa. Tapi adakah kebiasaan itu kena dengan sunnah? Itu kita kena tengok. Kita kena, orang kata, ejah bagi dekat sana. Ringankan mulut untuk jelaskan untuk elok. Betul, rahmatullah. Ya. Peringatan untuk saya sendiri. Baik. Itu panjanglah kita punya cerita ni kan. Baru satu perenggan saja. Keadaan Nabi cerita sebenarnya. Ustaz, baik. Ya, saya. Mencelah. Sebab bila Ustaz kata yang sekarang kita pandang akhlak Rasulullah tu lah sangat baik kan. Sensitif, sangat menjaga, tak kejut isteri semua. Tapi yang berlaku di sebalik part yang belah isteri tu biasanya lah sebagai orang biasa ni. Bila dijelaskan pun tak kena juga.
ataupun kalau apa adabnya tak kejut tu baik. Tapi memberontak sebab kejut lah Tak kejut. juga kan. Dia jadi macam serba tak kena. Ni lah ilmu. Masalahnya kena ada ilmu lah dua-dua orang. Wallahualam. Baik, terima kasih Pada Aznira. Betul lah, tak semudah itu kan kita dalam menghadapi rumah tangga ini. Dia tidak ada orang kampung saya kata no size fit all. Bukan ni kena untuk semua, lain pasangan itu lain di kombinasi dia. Jadi asal dia kita saling memahami, saling belajar sampai bila-bila tuan-tuan. Baik, kita kembali kepada perbincangan kita. Saya ingat nak habiskan juga ni 80. Itu penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tak sampai lagi kepada kenapa Jibril datang ni? Datang malam-malam ni kenapa? Untuk apa? Nabi pun jelaskan. Tadi Nabi jelaskan yang saya tak kejut awak tu sebenarnya gini-gini. Okey. Sekarang ni Jibril datang. Nabi nak kata Nabi kata faqal inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfira lahum. Kata Jibril, arahan yang Jibril sampaikan kepada Nabi ketika itu, Nabi Jibril kata, Muhammad, inna rabbaka, Tuhanmu, ya'muruka, Tuhanmu sekarang ni suruh arahkan engkau an ta'tiya ahlal baqi' untuk pergi ziarah ahli baqi'. Ni ahli Baqi' mana ahli kubur lah yang dikebumikan di kuburan Baqi'. Malam tu juga, malam tuan-tuan. Apa Jibril datang bawa arahan Nabi dengan ucapan Tuhanmu menyuruhmu untuk pergi ke perkuburan Baqi'. Untuk apa tuan-tuan? Fatastaghfira lahum, untuk kamu memohon istighfar untuk mereka. Ini besar tuan-tuan. Ini besar. Beberapa perkara yang boleh kita bincang tentang hal ini. Pertama, kita belajar ilmu, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ke arah nak usaha untuk nak buat sedekat mungkin yang Nabi buat. Sebab Nabi lah manusia yang paling tahu tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah terbaik seorang manusia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serasa mana manusia pun tentang cara ibadah dia, yang aku buat ni yang paling khusyuk, paling bagus, paling daripada Ta'ala, itu perasan. Selagi tidak menyamai cara Nabi SAW. Dia tengok cara Nabi, Allah tak cukup lah, aku nak buat lebih. Tak. Yang paling mengetahui paling kena kehendak Allah Ta'ala, Nabi SAW. Jadi kita belajar tentang akhlak Nabi, tentang tindak tanduk Nabi SAW, kita nak tiru. Baik. Bab ini nak cerita tentang rahmat Allah, Nabi juga ziarah kubur malam. Saya ada pengalaman masa saya belajar di Sharjah dulu, UAE. Lepas kuliah malam, kita ada pelajar Malaysia berapa orang sahaja, kemudian ada pelajar dari Afrika, banyak semua itu. Habis kuliah tu, saya ingat saya mengaji masa tu fiqh Maliki. Tak ingat kita apa mengaji. Syekh ajak saya beberapa orang lagi, dan orang lain ni dia ajak kita, seronoklah kita ramai-ramai. Syekh ajak kita naik kereta. Naiklah kereta tuan, sembang kereta. Kita segan nak pergi mana, kita tak tanyalah. Rasanya jarang aku orang ziarah kubur malam. Kita baik. Itu di tempat kita. Tapi saya nak cerita di sana, di Sharjah. Saya bawa mana, kita tak sembang tak kisahlah Syekh bawa mana. Bawa ingat pergi makan ke apa kan. Bawa tuan-tuan parking depan kubur. Parking depan perkuburan. Dan mengejutkan satu benda muka mata saya ketika itu, meriahnya perkuburan pada waktu malam di situ. Tuan-tuan jangan bayang kubur sama dengan kubur kita, tak. Dia padang yang luas, yang kosong, yang ni. Parking kereta situ, banyak kereta. Kita parking, lepas tu masuk dalam kawasan perkuburan, tengok orang sana sini, luas kawasan perkuburan dia. Tengok orang sana sini, dia tengok. Tak ada, duk perhati, tak ada orang pun yang tengah dikebumikan, orang datang ramai, tak ada. Tapi ada orang sana sini, Allah. Ikutlah Syekh tu, saya ikut Syekh. Jalan lalu kubur, kawasan atau jalan besar dia, saya tengah membayangkan ni. Jalan, kemudian masuk lorong sana, tengok orang ni. Kita ikut belakang Syekh ni. Sambil-sambil tu kita bacalah apa yang patut ini. Syekh jalan. Ni, saya ingat nak cari kubur siapa lah kan. Pusing je, jalan-jalan. Balik. Keluar dari perkuburan tu, masuk kereta. Balik macam tu. Tanpa berhenti.
tanpa berhenti, tanpa duduk mana-mana. Begitu. Pelik tuan-tuan. Ini pertama kali saya, ya Allah, pelik. Saya pun tanya Syekh, tadi pergi ziarah kubur siapa-siapa ke? Dia kata, tak ada lah. Tak ada pergi ziarah kubur siapa-siapa, memang pergi ziarah kubur. Dia kata, confuse, jap kalau Ustaz. Jap kalau saya confuse. Betul. Dia kata, tak ada. Dia kata, dia selang-selang masa akan pergi ziarah kubur. Dan pada waktu malam. Dia kata, tambah malam ini dia seronok sangat, dia kata, dengan dunia ini. Dia kata, nak ingatkan akhirat, nak ingat tu, pergi ziarah kubur. Allah, saya kata, Allah Akbar. Tak terfikir nak buat macam tu. Tak terfikir nak pergi ziarah kubur. Dia tu, dia menjadikan amalan untuk ziarah kubur. Selang masa untuk peringatkan diri tentang kematian, tentang akhirat. Tambah kalau malam tu dia malam seronok apa gini, dia pergi ziarah kubur berhenti. Dan keadaan ke situ sesuai untuk begitu. Saya masa tu lah, Allah, aku nak amalkan ni sunnah guruku, sunnah ni. Tuan-tuan, saya balik Malaysia daripada tahun berapa tu? Tahun 2000 tu, mungkin 2007 atau 2009 begitu. Balik Malaysia ni dah tahun 2023. Saya tak buat-buat, tuan-tuan. Pertama kali saya pernah nak cuba buat. Nak cuba buat. Balik Malaysia, aku nak ziarah kubur malam. Saya ingat di Kelantan ke di Gombak situ, tak ingat saya. Bawa lah kereta, berhenti parking depan apa kubur malam. Saya nak boleh keluar kereta tu jadi. Lepas saya sebut kan. Mikir aku nak tubik dah ni boleh tubik dah ni. Suasana tu dia tidak mengalu-alukan. Tengok pula kubur senyap ni, ada apa pokok-pokok begitu kan. Creepy tu, seram. Kubur tu memang saya aim dah. Saya cari dah sebab ada kubur yang tertutup, malam tak bagi, ada kubur yang buka. Jadi aim dah ni kubur ni malam ni aku nak pergi. Tapi sampai tak keluar-keluar kereta saya. Tak keluar-keluar kereta saya. Tak jadi. Mai fikir Allah aku ni kononnya nak menambah iman. Jadi takut jadi terjejas iman. Bukanlah kita penakut tapi nak elakkan diri, tuan-tuan. Pergi tentang mendengar cerita macam-macam. Kita duduk daripada dulu. Bunyi orang ngelah lah, kubur bahasa. Semua tu mari datang masa tu, tuan-tuan. Tak jadi sampai sudah. Sampai ke hari ini. Allah Akbar. Cabar iman. Sampai ke hari ini. Jauh, tuan-tuan. Sebab itu saya apabila sembang dengan sahabat-sahabat yang mana ada khairat kematian, yang menguruskan perkuburan, siapa-siapa boleh buat di tanah perkuburan dia, menjadikan tanah perkuburan itu orang boleh nak datang waktu malam untuk ziarah. Ini satu kata khair, satu kebaikan yang besar, tuan-tuan. Nabi ziarah malam, dan malam itu dengan fin dia mengingatkan lagi. Untuk nak buat itu dia tidak boleh macam keadaan kubur kita ni sekarang lah. Berceracak sana sini, kemudian ada pokok, ada bunga putih, bunga, dia tak jadi. Suasana itu dia lagi creepy dan eerie. Dia kena lancar, dia kena kosong gitu. Sebagaimana saya tengok di Sharjah, kosong, ada batu-batu penanda itu je. Sebab sana dilarang untuk ada untuk ada batu nisan ni sebagaimana kita. Kita pun sebenarnya segi undang-undang tak boleh, tuan-tuan. Punya kuasa tak buat je, tidak kuat kuasakan pun. Kalau tidak boleh letak ni sekadar tanam saja. Baik, tapi nak kata keadaan itu, Allah Akbar. Rahmat Allah, kembali pada kisah kita tadi, hadis kita begitu perkuburannya. Baik, kalau boleh buat tuan-tuan ziarah kubur pada waktu malam. Baik, kemudian lagi kita nak sentuh lagi berkenaan dengan perkuburan ini. Bukan perkuburan, adalah istighfar, fatastaghfir lahum. Yang ni saya nak kena sebut, kita bincang secara terbuka. Dan ialah ilmu itu mudah-mudahan dia membetulkan yang tak betul atau menambah baik yang ilmu atau amalan sebelum ini yang mungkin tidak cukup baik. Kita nak cantikkan lagi. Baik. Apabila saya kumpulkan hadis-hadis Nabi yang seumpama ini tentang kematian apa sebagainya, kita akan nampak secara konsisten apa yang Nabi buat, tuan-tuan. Apabila ada orang meninggal ataupun orang telah meninggal, apa khidmat Nabi, apa yang Nabi buat kepada mereka, tuan-tuan. Benda yang konsisten ialah istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya hadis ini, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad, kau pergi malam ni juga kan,
pergi malam ni ke kubur, ke Baqi', untuk apa? Untuk istighfar kepada mereka, mohon ampun kepada mereka. Tuan-tuan. Nanti kita baca hadis dalam buku ni, kita baca dari satu-satu, kita akan jumpa satu bahagian, satu babak. Nabi SAW, ni Sayyidina Aisyah cerita, apabila Nabi duk ingat kepada Sayyidina Khadijah, apa yang Nabi buat? Nabi istighfar untuk dia. Allahumma ighfir li Khadijah. Sayyidina Aisyah dengar tu, kalau Nabi duk istighfar Khadijah ni, Nabi duk ingat kat dia lah ni. Sayyidina Aisyah jadi cemburu. Itu keadaan dia. Nabi ingat kepada yang tersayang, Nabi istighfar. Tuan. Kemudian hadis-hadis yang lain, antara Najasyi. Najasyi sampai berita pada Nabi, Najasyi duduk di Habsyah dan dia beriman dalam keadaan di sana. Sampai berita kepada Nabi SAW dan sahabat Nabi ada ketika itu, Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum. Jom pakai istighfar kepada saudara kamu. Istighfar, tuan-tuan. Dan hadis lain lagi juga, kata lama Nabi setiap kali selesai mengemumikan satu jenazah, Nabi akan berdiri doa. Nabi kata istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Fa innahu yus'alul an, atau sebagainya. Sekarang ni jom pakai istighfar pada sahabat kita ni yang baru dikebumikan. Dia sekarang sedang disoal. Tuan-tuan, hadis ini dan banyak lagi hadis Khadijah, hadis yang kita baca ni, hadis Najasyi, hadis yang umum Nabi suruh istighfar ni, semuanya menunjukkan tadi apa yang Nabi buat. Khidmat kita kepada orang telah pergi, tuan-tuan, istighfar untuk mereka. Jangan lupa, jangan pandang rendah, jangan abaikan istighfar. Kalau kita nak bincang, dan ini dibincangkan dalam saya mengaji dulu, kita bincang, dia buat persoalan. Apa yang lebih dikehendaki, diperlukan, lebih manfaat bagi orang sudah mati, sama ada dikurangkan pahalanya atau dikurangkan dosanya atau ditambahkan pahala. Ini perbincangan yang kita kata agak falsafah, tapi dibincangkan untuk dalam kita training, bawa dalil sebagainya. Jelas soalan saya, apabila orang tu meninggal, amalan semua terputus, ketika itu dia mati, apa yang paling dia nak dan apa yang paling bermanfaat untuk dia? Antara dosa-dosa dia ada ni, yang dia dah mati, di sini tak sempat nak istighfar, tapi ada cara boleh dosa tu dikurangkan. Ataupun dia dah mati ni, dah tak boleh bertambah pahala, tapi ada cara supaya amalan dia ditambah. Dia sampai dah mati. Apa yang lebih diperlukan? Istighfar untuk orang hidup buat kat dia, istighfar untuk dia, ataupun tambah pahala kepada dia. Wallahu alam, dengan dalil-dalil yang ada, tuan-tuan, yang amat diperlukan oleh orang telah pergi ialah istighfar. Ialah mohon keampunan. Dia nak sangat orang masih hidup, siapa-siapa yang teringat kat dia, yang sayang kepada dia, untuk mohon ampun kepada dia. Mohon ampun untuk dia atas dosa-dosa yang dia sendiri tak tahu sebagainya. Manusia takkan bebas daripada dosa. Itu, tuan-tuan. Bukti dia tadi, perbuatan Nabi yang Nabi buat, Nabi istighfar Khadijah. Khadijah kita tahu manusia, wanita yang terbaik. Ada, Nabi istighfar pada dia. Istighfar, tuan-tuan. Baik. Habis tu Ustaz, yang sedekah pahala, Fatihah ni apa semua ni, macam mana Ustaz? Baik. Saya nak sebut bukan nak bincang secara orang kata nak hantam, tak. Di sana ada perbincangan juga tentang sedekah pahala sampai ke tidak. Dia khilaf, ulama kata sampai, ada ulama kata tak, ada ulama kata ikut perincian, ada amalan yang sampai, ada amalan yang tidak sampai. Itu dia punya perbincangan panjang. Tak kisahlah. Yang kembali kepada kita ni cara khidmat kita kepada orang yang telah pergi. Saya nak sebut begini. Apabila kita tahu keadaan ini, kita ni dalam melakukan ibadah sesuatu itu, kita buat satu kebaikan, buat satu amalan itu, jangan sampai kita mengabaikan sunnah Nabi yang berada pada tempat itu. Itu saya tak formulasikan dengan baik lagi. Jelas, tuan-tuan. Kita nak buat sesuatu kebaikan itu, satu amalan itu, buat nak tambah ni. Tapi pastikan jangan mengabaikan ataupun jangan melenyapkan amalan yang Nabi buat ketika itu. Kembali pada kes kita ini, ada orang meninggal. Kita pun terima mesej sahabat kita meninggal gini. Tuan-tuan, yang sunnahnya apa? Apabila kita dengar orang meninggal kita ni, tuan-tuan,
istirja', betul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang menjadi keperluan untuk si mati yang kita kena buat dia, istighfar untuk dia. Kalau perempuan, bahasa Arabnya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, kita hantar mesej tu kan. Atau yang lebihnya kita doa dalam hati, doa sungguh kita. Ni, kita doa istighfar untuk dia, tuan-tuan. Kemudian kita nak sedekahkan Al-Fatihah, selepas pada tu nak baca satu Al-Quran pun tak apa. Yang tak kita nak baikinya, saya duk perhati, dan kita ingatkan sesama kita, apabila orang meninggal, dia tak istighfar, tapi dia Al-Fatihah terus. Kena ke tidak kena? Rasa macam, alah, ni kita nak baiki. Tak apa kena. Yang Nabi suruh istighfar, kita istighfar, tuan-tuan. Tak baca Fatihah pun tak apa. Nak kita istighfar, kita mungkin dia sedekah Fatihah, itu dah orang kata baik dah tu. Ini dah buat, yang ni kita nak tambah, alhamdulillah, tak ada apa. Jangan kita buat yang ni tapi tak buat yang sepatutnya. Itu sunnah, tuan-tuan. Sama lah juga, saya tak perhati, saya tegur beberapa tempat, apabila solat Isyak, lepas solat Isyak, kita ada zikir-zikir selepas solat. Astaghfirullah, astaghfirullah semua, kemudian zikir, kemudian zikir apa, Fatimah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah akbar 3 kali. Itu zikir selepas solat yang konsisten Nabi buat, yang ni. Baik. Mari keadaan sekarang ni, trend dia nampak apa yang tuan-tuan ibu-ibu parti di banyak surau dan masjid selepas Isyak, apa amalan yang kita mula menjadi trend, iaitu baca surah, kan, baca surah Al-Mulk. Salah aku baca surah Al-Mulk lepas pada solat tu? Tak salah, itu benda ni. Tapi tadi, prinsip tadi, jangan kita buat sesuatu di satu keadaan dan suasana situasi yang menenggelamkan amalan ketika itu. Lepas solat Isyak, kalau kita nak buat surah Al-Mulk, kalau saya lah, nak buat Al-Mulk, kita selesaikan yang zikir yang asalnya rutin ni. Baca zikir tu 3 kali tu, kemudian nak tambah Al-Mulk, tambahlah. Ustaz tu jadi panjang, Ustaz, orang jemaah balik. Baik. Itu isu dia, kan. Kalau itu, maknanya tak sesuai. Sebab Al-Mulk tu sendiri sebenarnya dibuat kita baca nak tidur nanti. Tapi bagus sebagai pendidikan. Cuma tadi, jangan kita buat Al-Mulk lepas habis apa solat, Assalamualaikum, zikir sekejap. Okey, terus baca masa tu di beredarnya apa helaian-helaian surah Al-Mulk. A'udzubillah, baru terus baca surah Al-Mulk. Tinggal habis ayat kursi yang jadi rutin, apa semua tinggal habis. Dia dah tak kena. Wallah alam, bagi saya tidak kena. Ini maksud saya kata tadi, kita membuat sesuatu kebaikan dengan kita menenggelamkan, menguburkan sunnah di tempat itu. Itu saya ingat kita kena sama-sama ingatkan, kita elakkan. Buat yang asal dulu, kemudian tambah yang lain, tidak ada mengapa. Sama juga tadi untuk yang kematian, nak sedekah pahala, nak sedekah apa tu tak apa, jangan abaikan yang ni, istighfar. Istighfar tu paling diperlukan. Saya nak sebut yang tadi perbincangan ulama bincang, kenapa orang kata macam mana cara atau lafaznya istighfar untuk orang yang dah meninggal tu. Ya Allah, bahasa Arabnya Allah maghfir lahu. Doa rintihan ini Allah memahami semua bahasa manusia dan makhluk, tuan-tuan. Yang penting doa itu, Nabi kata Allah tak terima doa daripada hati yang lalai. Doa mulut saja tapi feeling tu tidak ada, itu Allah tak terima. Sebab itu amin doa imam apa semua tu, kadang kalau kita tak faham, bimbang masuk dalam keadaan sia-sia. Sebalik doa yang dipahami. Kembali pada istighfar sebahagian pada doa, kita tak doa dalam bentuk apa bahasa Arab Allahumma ighfirlah pun tak apa. Dalam hati kita luahkan dalam lidah kita, ya Allah ampunkanlah mak saya, ya Allah mak saya dulu baik dengan saya, ya Allah ampunkanlah apa makcik saya dululah ini. Itu luahan kita, dan luahan itu lebih sampai. Begitu istighfar. Jangan kita apa nak susah-susah kita, Allah apa lafaz bahasa Arabnya. Sambil-sambil kita hafal, kita ni okey, tapi tadi perasaan itu yang kita kena masukkan dalam doa kita. Baik. Istighfar. Panjang tu dah. Kita habis pukul berapa ni? Mana puan Ya, Ustaz. sampai berapa kita ni? Saya alik cerita. Sampai kalau ikutkan 9 suku, tapi kalau Ustaz nak lanjutkan silakan. Alhamdulillah. Selalu doa 9 suku, orang lain pun ada hal apa semua. Saya cepatkan kita punya ni. Kita nak habis dah, memang nak habis dah. Saya tak nak orang kata jadi
spend panjang bincang. Jadi tuan-tuan rahmatullah, mesej yang kita nak sebut pada tadi tentang istighfar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan beginilah nak cerita mudah, nak cerita mudahnya tuan-tuan, kalau lah umur saya tak panjang berbanding tuan-tuan, tuan-tuan ingat saya tak minta tuan-tuan doakan apa sedekah Fatihah apa, saya tak minta. Yang saya minta tuan-tuan istighfar untuk saya, mohon ampun untuk saya, mohon ampun untuk saya, itu sebab itu yang saya perlukan. Sebab kita meninggal nanti, kita membawa dua-dua akaun pahala dan dosa. Nah, untuk kita masuk syurga, tuan-tuan tidak ada seorang pun masuk syurga asbab ataupun dengan hasil pahala, tidak ada. Semua masuk syurga dengan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala itu ialah bukti kesungguhan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tengok baik. Dalam masa sama kita buat dosa juga. Mana boleh jadi dosa-dosa itu yang menjadi penghalang tu masuk syurga. Sebab itu kita kena tahu bercerita tentang syurga, tentang apa amalan ini, jangan lupa kita duk fokus kepada amalan ini dapat pahala ni, amalan ini apa. Jangan lupa di sana ada senarai amalan yang menghalang orang masuk neraka. Jangan kita maksud itu, jangan kita duk, aku bayang aku masuk syurga dah. Ya, alhamdulillah. Perhatikan juga, adakah aku ni termasuk dalam, nama aku ada tak dalam senarai blacklist orang yang blacklist syurga. Saya kumpul hadis-hadis tentang Nabi sebut amalan orang ni orang tak masuk syurga. Dia orang Islam, dia orang solat dan tapi tengok dalam senarai blacklist ada perangai itu antara syirik, antara ni. Ini penting dan ini duduk dalam kolom, dalam akaun dosa. Sebab itu kita tak tahu. Kita tambah pahala kita, orang pun tambah pahala. Kalau raja dia boleh buat isytiharkan satu negara di WhatsApp, seluruh masjid dan surau di negeri beta, kalau beta tak ada nanti kena baca Quran 30 hari 30 malam sedekah kat beta. Dia boleh buat. Kalau macam tu, confirm masuk syurga memang lebih pada orang lain, tak? Mana tahu, bukan nak kata raja, mana tak nak bincang tu. Mana tahu dalam kolom, dalam ruangan dosa, ada satu benda dosa yang menghalang segala kebaikan dia untuk masuk syurga Allah. Sebab itu minta istighfar. Kita tak tahu. Dan itu yang perlukan saya tak tahu. Allah, ada benda-benda yang saya buat yang Allah tak ampunkan lagi, tapi dengan istighfar tuan-tuan rahmatullah, Allah ampunkan. Jadi istighfar itu sangat-sangat diperlukan oleh si mati. Ustaz tadi, maaf Ustaz menjelas sikit. Tadi Ya, Ustaz Puan. sebut, tadi Ustaz disebut bila Nabi beristighfar untuk Khadijah, yang Aisyah dengar tu, cara Nabi sebut tu macam mana Ustaz? Tak disebut lafaz Nabi istighfar tu tidak disebut dalam riwayat itu. Sayyidina Aisyah sekali sebut Nabi memuji Khadijah dan beristighfar untuk dia. Sekadar itu. Terima kasih. Jelas, Puan? Jelas ya? Jelas tak? Jelas. Baik. Kita panjang dah 9 suku. Sikit lagi 5 minit saya ambil masa untuk nak habiskan hadis ini. Lepas ni perjumpaan yang lain kita bawa hadis yang lain. Boleh Ustaz. Baik. Itu keadaan dia. Istighfar. Habislah kita cerita tuan-tuan dah. Lalu yang berikutnya selepas dijelaskan, Nabi jelaskan sebab dan sebagainya, apa yang Nabi sebenarnya. Tengok tindakan Sayyidina Aisyah. Yang ni menarik. Allah, ini kita bincang masa yang lain lah. Sayyidina Aisyah, isteri Nabi paling kuat cemburu. Dan cara dia cemburu yang tepat. Sebab itu, mana-mana umat dia nanti nak belajar nak jadi isteri yang cemburulah sebagaimana Sayyidina Aisyah. Orang paling kuat cemburu, tapi cara cemburunya betul tuan-tuan. Dia bukan cemburu buta. Lepas dia kena tepuk dada, kena marah, kena tegur kat Nabi jelaskan tuan-tuan, dia pun boleh tanya soalan. Qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Ilmu cemburu. Baik. Ilmu cemburu. Lepas Nabi jelaskan begitu tuan-tuan, semua dia boleh tanya soalan selamba. Rasulullah, nanti kalau saya pergi kubur nanti, apa yang saya nak kena, ada apa pembacaan ke tidak? Ini saya dah bayangkan ni Sayyidina Aisyah, orang orang kata waras, dia tidak buta. Dia dah kena marah, kena apa semua tadi. Nah, kalau kita lah kena marah apa, dia tak ingat dah lepas pada tu. Kita duk simpan rasa lagi ni. Sayyidina Aisyah tidak, tuan-tuan. Dia dah kena marah, kena apa. Yang dia lebih nak ialah ilmu. Nabi cerita, ya Allah begitu. Dia tanya soalan. Allah, banyak soalan yang Sayyidina Aisyah tanya, keluar ilmu yang menjadi manfaat untuk umat dia. Kita akan bincang tempat lain lah, insya-Allah. Dia tanya Nabi, ni permulaan Nabi pergi kubur. Dia tanya, Rasulullah, macam mana nanti kalau saya pergi ziarah kubur, apa yang saya kena doakan, saya kena ni? Nabi pun ajar. Kat sini, daripada soalan Sayyidina Aisyah,
kita umat dia dapat ilmu, dapat amalan ini. Nabi kata quli. Okay, nanti awak pergi kubur, ziarah kubur bila-bila, doa sebut benda ni. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini satu versi, dia lebih kurang saja, dalam riwayat lain ada pelbagai. Ini doa ataupun salam kepada ahli kubur. Dan saya macam panjang sebenarnya yang ni. Tapi tuan-tuan ingat, tuan-tuan hafal, jangan kata tu jangan kita kesampingkan ni. Kita jalan mana-mana, kita naik kereta kan, kita akan lalu perkuburan kiri dan kanan, tuan-tuan lantunkan salam ini kepada ahli kubur. Assalamu alal diyar minal mu'minin wal mu'minat ataupun minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Itu satu riwayat, ataupun kita ambil riwayat penuh kat sini. Kalau boleh kita ulang-ulang sebut begitu, tuan-tuan rahmat Allah, salam kepada ahli kubur, sunnah. Dan yang lebih bukan penting, lebih manfaat untuk kita, tuan-tuan rahmat Allah, dia salam itu, peringatan itu kembali kepada kita. Apabila di akhir Nabi sebut tadi ya, wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Kami ni insya-Allah tak lama menyusul kamu. Apa sebelum pada tu, apa terjemahan dia? Nabi kata Aisyah nanti pergi kubur, beri salam. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Salam sejahtera kepada penduduk sini, orang beriman, orang Islam. Salam sama atau ke di dunia orang hidup pun kita salam. Assalamualaikum pun dah cukup. Tapi ini perincian. Salam sejahtera kepada penduduk kat sini, orang muslimin, orang mukminin. Baik. Wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin. Mudah-mudahan Allah sayang belas kasihan kepada mana-mana kami dari kalangan kami yang dah pernah pergi, yang dah sudah pergi, wal mustaakhirin, dan yang akan tak pergi lagi ni. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan kami insya-Allah akan menyusulmu. Yang last ni, ayat last ni ya Allah, yang peringatan untuk kita. Kita pergi kubur, kita tengok kubur, kita doa tu, dia kembali kepada kita. Kami tak lama juga akan menyusul kamu. Itu penting tuan-tuan Allah. Insya-Allah. Kenapa ulama bincang ni? Kenapa disebut insya-Allah? Bukankah pasti? Wa inna bikum lalahiqun. Boleh sebut begitu. Tak? Kalau belajar bahasa Arab lah. Yang ayat Nabi aja, wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Kami ni insya-Allah akan menyusul kamu. Baik. Ulama bincang sebab tidak ada benda yang remeh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan, baik perkataan. Dibincang ada sebab. Sebagai tersebut sebelum pada ni, Nabi panggil Sayyidatina Aisyah, Aish. Panggilan pendek. Ulama bincang tu, kenapa Nabi panggil pendek? Dia keluar hukum, boleh ke tidak panggil nama pendek. Tuan-tuan, baik kat sini. Kenapa kita ni sudah pasti, kita yakin beriman, kita tak mati ni kita akan mati. Kita boleh sebut wa inna bikum lalahiqun. Kami tak lama akan menyusul. Tak sebut insya-Allah. Boleh. Tapi ini adab. Adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang tak berlaku lagi semua kita kena sebut insya-Allah. Dan insya-Allah itu bukannya kalau kita orang Melayu ni kadang insya-Allah itu sebagai alasan 50-50. Kadang kita boleh cam orang ni. Kalau orang tu sebut insya-Allah tu 50-50 lah tu. Tak kan? Insya-Allah disebut benda yang pasti. Tetapi dengan akhlak, dengan kita, dengan keimanan kita, aku pasti, aku memang nak pergi pun tapi Allah tak bagi jadi, tak jadi. Sebab itu kita sebut insya-Allah. Ni jadi tak nak pergi rumah ni, open house ni. Kita memang nak pergi. Nak pergi insya-Allah. Insya-Allah itu sebagai orang kata, ya Allah, aku nak pergi sangat ni. Engkau bagilah pergi. Bukannya insya-Allah jadi nak open datang tak rumah saya ni. Insya-Allah. Tu dalam hati tu 50-50 lagi tu. Itu bersalahan dengan sunnah tuan. Bagi ayat Allah SWT saya buat tanda kat sini. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Surah Al-Kahfi kita baca selalu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu sebut pada apa-apa urusan pun, esok saya buat. Esok. Melainkan kena attach sekali dengan insya-Allah. Maksud benda kita yang nak buat dah. Memang aku nak buat, azam sungguh nak buat, aku nak ni. Tapi atas kerendahan
hati diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan kita, Allah tak bagi jadi, tak jadi, kita sebut insya-Allah. Begitu tuan-tuan. Kembali kepada ini, memang kita akan mati. Confirm pun. Ni tak boleh nak lari pun tak ni. Tapi tetap beradab dengan kita Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut insya-Allah. Wa inna insya-Allahu bikum lahiqun. Baik. Hadis kat sini ada beberapa benda saya tak dapat nak huraikan. Cuma saya nak tambah untuk sebagai mungkin amalan tambahan tuan-tuan. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim juga, sahabat lain yang riwayatkan, Nabi ajar doa begini kepada sahabat Nabi, tapi Nabi ada tambahan di hujung dia. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, minal mustaqdimin, minal mustakhirin, wa inna insya'allahu bikumul lahiqun, as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ada hujung dia doa. Aku minta pada Allah Ta'ala untuk kami dan untuk kamu yang dah mati keafiatan. Bincanglah untuk panjang afiat ni macam mana. Saya ingat kita berhenti setakat itu saja tuan-tuan. Tuan-tuan nanti kita tengok balik apa kita ulang kaji balik tentang berdoa masuk kubur. Tuan-tuan rahmatullah, saya ingat saya berhenti setakat ini. Ada beberapa poin saya nak sebut tapi tak dapat nak disebut kat sini tuan-tuan. Saya buka soal jawab dulu kalau ada. Saya serah dulu kepada Puan Pengurusi. Ustaz. Tak, Cik nak tanya sikit boleh ke? Boleh, siapa? Puan Naimah. Ya, Cik nak tanya. Cik dia pun ahli kubur tapi macam dengar-dengar tapak kaki jalan atas daun kering, krek. Dua kali Cik pergi tapi macam dengar macam tu lah. Kita tengok keliling tak ada orang. Masa tu Cik seorang, habis tu orang semua dah pergi ke depan lah. Makcik bersihkan kubur, saya bunyi krek. Cik pun seram, adakah itu betul ataupun syaitan ke apa ke? Atau korang ada kena azab dalam kubur ke? Macam kaki atas daun kering. Macam tu. Jadi Cik takut lah juga. Ada itu seksa orang dalam kubur ataupun ada syaitan ke. Itu Cik nak tanya lah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ibu Naimah. Itulah yang saya sebut sebelum pada ini, pengalaman kita di Melayu. Subhanallah ibu-ibu, kita kena usaha untuk ubah cara kita melihat kubur kan. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kubur, tentang ini, dia perkuburan ialah tempat yang orang Islam nak pergi, orang masih hidup. Dia rasa nak pergi. Dan dia rasa nak pergi atas sebab tadi dia memberi perasaan ingat dunia, ingat akhirat, rasa sayu ni. Itu perkuburan yang sepatutnya. Balik kepada situasi kita orang Melayu, orang Nusantara misalnya, perkuburan menjadi tempat yang menakutkan. Apalagi dengan pengalaman seumpama itu. Baik. Kita tak nafikan ada berlaku peristiwa-peristiwa sebagai tadi apa semua itu. Cuma kita usaha untuk ubah. Payahlah, tapi saya nasihat untuk diri saya sendiri juga untuk ubah cara fikir kita. Ada berlaku benda begitu, sebenarnya yang takut tak takut itu semua dalam kepala kita. Kita fikir yang kemungkinan tak tahu yang confirmnya apa. Syaitan boleh jadi, jin boleh jadi, jahat ke baik boleh jadi. Kita ambil yang baik. Ni mungkin wali Allah apa, jin baik mana-mana ni, dia datang nak ziarah kubur juga. Kita ingat begitu. Sebagaimana ini beriman dengan perkara gaib, sebagaimana kita beriman adanya malaikat, adanya ni, seolah-olah tuan-tuan rahmatullah, kita selama ini kalau perkara gaib yang kita beriman, kita yakin jin syaitan duduk keliling kita. Kita seolah tidak ada pun, tak pernah terfikir ada malaikat kiri kanan aku ni duduk jaga aku. Itu yang ni kita kena imbangkan. Begitu juga apabila kembali persoalan, kembali kubur, ada berlaku peristiwa seumpama sebegitu, main setting kita. Allah ni ada ni apa, jin-jin Islam, orang wali Allah Ta'ala datang untuk nak ziarah kubur, tengok aku gini. Begitu. Jangan kita takutkan diri kita. Saya sembang sedap lah tuan-tuan. Tapi itu ingatan. Ibu Naimah, kita fikir yang baik-baik saja, insya-Allah. Dan Nabi SAW ajar tafaul. Kita fikir yang positif. Setiap benda yang berlaku, ambil yang positif. Tafaul. Sebab itulah cerita dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Terima kasih banyak. Barakallah. Ustaz, saya dari apa yang Ustaz cerita ni kan, Rasulullah keluar malam untuk mengunjungi perkuburan Baqi' ini, dia menjadi satu sunnah lah Ustaz kan. Maknanya kita pergi menziarah kubur bukanlah siang saja, maknanya malam juga.
Cuma orang tak berani nak pergi ziarah kubur tu malam. Sebab persepsi yang Ustaz cakap tadi tu lah. Kan Ustaz? Ya. Betul. Itulah kalau boleh usahakan lah kita jadi, kalau perempuan bagian mengurus perkuburan, cuba usaha untuk jadi perkuburan itu orang nak datang malam. Allah. Ada soalan, ada tambahan, ada nak kongsi? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, sahabat yang lain 100 lebih ni. Ustaz, jadi saya nak tanya Ustaz, Waalaikumsalam, Ibu Hasnah. selalu Baik. kalau kita buat bersendirian, selepas tiap kali semayang kita akan zikir dulu, lepas tu almuk kedian sekali Ustaz kan? Tapi kadang-kadang ada juga almuk ke depan, lepas tu Betul, kita ya. zikir kita zikir kedian. Macam mana? Boleh kan Ustaz? Lepas tu satu lagi Ustaz. Aha. Dia, Okey, satu lagi yang Ustaz cakap apa ni yang kita baca Allahumma firlahu tu, kita boleh zikir, kita hadiahkan untuk arwah suami kita, macam tu Ustaz, maksud Ustaz. baik, kita Terima jawab kasih, satu Ustaz. Ibu. Yang pertama, baik sama. Yang pertama apa soalan tadi? Kita mulakan almuk kedua dulu soalan. sebelum zikir. Baik, okey, menarik soalan tu. Kita mula al-muk dulu sebelum zikir. Ikut situasi. Al-afdal kita buat sebagaimana yang disuruh kan. Lepas solat zikir, sebagai zikir tu. Baik. Saya faham situasi tu apabila kita di surau, tengok orang nak baca al-muk dulu. Takkan kita nak ni kan. Lalu kita baca al-muk, kemudian kita kembali pada zikir rutin kita. InsyaAllah dikira orang kata diterima, mudah-mudahan insyaAllah. Yang tak naknya, yang saya tekankan ialah apabila orang terus pergi pada al-muk, dah tinggal dah yang zikir yang tu, dikira macam dah ganti dah. Itu yang tak kena. Boleh Ibu, insyaAllah, mudah-mudahan. Itu yang pertama. Soalan yang kedua Ibu? Macam tu lah, maknanya kita, kalau kita zikir dulu, kita balik rumah, kita buat zikir. Lepas tu kalau nak sambut, kalau rajin, boleh almuk sekali lagi Ustaz kan? Betul. Yang sebenarnya nak tidur tu. Itu sebenarnya yang al-mulk. Allah, saya melihat kenapa trend baca al-mulk di surau itu, dia bukannya amalan selepas solat, tetapi dia ialah pendidikan. Pendidikan untuk nak bagi tahu kepada, dan itu sebenarnya yang dibuat. Pendidikan nak bagi tahu kepada jemaah, ni nanti kamu lepas pada nanti balik rumah nanti nak tidur ni, kita baca surah al-mulk, kita dah biasa. Itu asal dia. Yang kita Malaysia ni, ulama kita dulu buat zikir selepas solat itu tujuannya untuk itu. Untuk pendidikan, kebiasaan, nanti kau buat sendiri, nanti jangan lupa buat benda ni. Ini yang betul. Sebab itu kalau ibu-ibu pergi di negara Arab, saya belajar di beberapa tempat negara Arab, dia tak ada zikir lepas solat ini. Dia tak ada di Mekah, dia tak ada. Semua masing-masing. Sebab asalnya masing-masing. Baik, salah ke yang Malaysia gitu? Tak salah. Itu sebagai pendidikan. Yang jadi salahnya apabila kemudian orang salah faham. Okey, kalau berzikir lepas solat hanya ketika berjemaah. Kemudian nanti kalau solat sendiri, tak buat pula zikir tu. Itu tak kena. Sebaliknya kita ingat, aku dilatih untuk zikir lepas solat ini, zikir-zikir dia. Nanti aku solat sendiri atau solat berjemaah kat rumah, aku lead sendiri. Ini aku teruskan buat begitu. Dia pendidikan. Sama juga al-mulk tadi, macam ibu kata tadi, dia pendidikan. Nanti kalau aku tak datang surau pun ada ni, dah tahu dah, aku dah biasa dah al-mulk baca sebelum tidur, sebagaimana dia ajar dalam di surau nanti sebelum pada ini. Itu Ibu ya. Ada soalan kedua Ibu tanya tadi? Soalan yang berkenaan dengan Allahumma firlahu tu, ini boleh kita jadikan sebagai zikir juga dan kita hadiahkan kepada si arwah. Betul lah. Zikir tu termasuk semua. Allah maghfirlahu, doa istighfar termasuk dengan zikir. Nah, kita cuma tak perlu kita niat kata sedekah kan. Sebab memang itu permintaan kita. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, belas kasihan daripada dia. Kita tak kata, ya Allah, aku sedekahkan istighfarku kepada dia. Tak, dia bukannya kita sedekah pahala. Istighfar tu sendiri ialah permohonan supaya Allah ampunkan dosa dia. Bukan tak perlu sedekah. Ya Allah, ampunkan dosa dia, ampunkan dosa dia. Itu termasuk dengan zikir. Ingat kepada orang kita sayang, lepas solat boleh, di bila-bila masa boleh. Ya? Okey. Tak apa. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan lain? Ada lagi soalan, silakan. Kalau tak ada, kita tutup.
Boleh Tak ikut ada. pengajian. Saya minta maaf kalau Hmm. apa tak tersusun Semua ni. rasa macam tak cukup. Ya Allah, kita Masya jumpa Allah. lagi. Okay. Ada, kalau tak ada kita tutup lah Ustaz. Boleh. Okay. Ada ke? Ni siapa yang buka mic? Okey, tak ada yang. Assalamualaikum Ustaz. Okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Jah. Boleh saya tanya ni, kalau kita baca istighfar kan kita selalulah baca istighfar setiap hari. Itu istighfar tu kita niatkan untuk sedekahkan tak payah setakat kita niat hati kita nak minta apa ni? Sampaikan pahala kita istighfar tu pada ibu ayah kita. Boleh ke macam tu? Sama soalan macam Ibu Wasna tanya tadi. Beza gini, beza istighfar banding zikir yang lain. Zikir yang lain membuahkan pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu dia kita sebut itu menghasilkan pahala. Allah beri atas setiap yang kita sebut, zikir yang kita sebut itu pahala. Baik. Lalu ada pahala, kemudian boleh tak kita nak sedekahkan pahala ini kepada orang lain? Ini perbincangan yang lain. Sebahagian ulama kata boleh, maka kalau kita ambil pandangan kata boleh, kita sedekahkanlah pahala zikir itu kepada orang lain. Settle. Adapun istighfar, beza dia dengan zikir lain, dia tidak membuahkan pahala. Siapa yang tidak ada hadis Nabi, siapa yang beristighfar maka pahala dia sekian-sekian. Tak. Istighfar hasil dia ialah berkurangnya dosa. Ya Allah maghfirli, ya Allah astaghfirullah, ya Allah ampunkanlah aku. Setiap kali kita minta Allah ampunkan kita dengan kesungguhan kita, Allah pun tengok berkenan dalam tengok dalam rekod kan, kau ni ada 100 dosa kau ni, potonglah 1. Kita pun minta ya Allah ampunkanlah aku, Allah potong lagi. Hasil istighfar itu pemotongan, ibarat bahasa inilah, pemotongan dosa kita itu. Dia tidak membuahkan apa pahala. Lalu kita nak sedekahkan macam mana, kan? Begitu juga ketika kita istighfar pada orang lain, Allahumma ighfir lahu ataupun Allahumma ighfir laha. Tak kisahlah bahasa Arab itu, bahasa Melayu yang paling itu, ya Allah ampunkanlah mak saya, ya Allah ampunkanlah ayah saya, ya Allah ampunkanlah guru saya, ya Allah ampunkanlah anak saya. Hasil dia Allah ampunkan dosa mereka mengikut kadar yang Allah berkenan. Tengok pada kesungguhan kita, tengok kepada keadaan yang semati. Itu kesan dia. Lalu berkurang. Kita nak sedekah tu nak sedekahkan apa lagi, kan? Ibu, saya maaf saya sebut begitu. Jelas tak Ibu dah? Saya faham. Jelas Ustaz. Terima kasih. Begitu. Jadi saya bimbang begini, sekali saya boleh tambah. Saya bimbang apabila kita faham istighfar pun kita sedekah. Dia akan jadi macam mana? Akan jadi ketika kita beristighfar itu, kita tidak meletakkan hati kita. Kita tidak betul-betul bersungguh istighfar. Istighfar, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkanlah aku. Tiba kita astagfirullah. Kita bayangkan kita nak kumpul pahala. Sebagaimana tasbih dan selawat. Astagfirullah. Oh, okey, dah 100 dah. Ya Allah, sedekahkan. Sayang. Jadi Allah, salah tu. Sayang. Ya sebenarnya time tu, ya Allah kita minta betul-betul. Ya Allah ampunkan kita. Jadi ibu-ibu, maaf saya sebut. Kalau ni, bezakan istighfar dengan zikir yang lain. Zikir yang lain dia membuahkan pahala, lalu pahala itu sama ada untuk kita atau boleh kita sedekahkan pada orang lain, mengikut pandangan ulama yang mengatakan boleh sampainya amalan sedekah pada orang lain. Baik. Adapun istighfar, dia menghasilkan, dia membolehkan dosa kita dikurangkan. Jadi faham dua tu, mudah-mudahan insya-Allah lebih baik amalan kita insya-Allah. Puan Haja Naimah dia raise hand, dia tanya. Kita tadi Ya, Ibu. start angkat tadi. Okey. Ada soalan lagi? Kalau tak ada kita tutup. Tak ada. Okey. Kita tutup lah Ustaz. Masya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Apa yang kita dapat ilmu hari ini ialah berkenaan dengan istighfar, memohon keampunan daripada Allah. Istighfar untuk si mati kerana mereka mengharapkan keampunan daripada Allah supaya dosa mereka dapat dihapuskan, dikurangkan, masya-Allah. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah menjadikan asam garam rumah tangga ataupun perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai petunjuk dan ikutan dalam kehidupan kita.
Ini kerana baginda adalah insan yang selayaknya kita contohi dan teladani kerana kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, sedikit bahan kuliah hari ini, Ustaz. Boleh. Kemudian saya ada satu benda nak sebut sikit ya. Boleh? Boleh, Ustaz, silakan. Okey. Silakan yang tu hebahan dulu. Okey, baik. Pada pukul 5.15 petang hari ini, Allah. kuliah asal kita bersama dengan Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Kuliah maghrib kita pada pukul 8 malam bersama dengan Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kuliah isyak kita hari ini 9.15 malam bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan bin Abdul Manab dengan idaman penuntut iaitu kitab ilmu fiqah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang tidak baik itu dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebelum menutup majlis, mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tadi sikit nak sebut sebagai orang kata Allah sebut fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah Taala tu war-warkan, ceritakanlah keseronokan itu. Ibu-ibu, saya minta di awal tadi doakan saya ni pertama kali buka booth atau reruai di Pesta Buku. Kalau berkelapangan boleh berkunjung ke sana, ala-ala berkunjung ke sana, singgahlah di reruai saja, di satu tapak je pun di tingkat 4 nanti. Saya nak sebut alhamdulillah ni sampel saja buku yang terbaru yang akan dikeluarkan Pesta Buku nanti, dan saya buat free order nanti. Ni kalau nampak lah. Ni sambungan Madinah Takkan Rebah 2. Dah keluar, baru semalam pergi ambil. Sampel penulis saja. Dan yang kedua adalah buku kanak-kanak Ya Bunayya, wahai anakku. Ini buku kanak-kanak pertama saya, doakan. Jadi ini dua buku yang Allah saya sendiri rasa seronok. Ibu doalah mudah-mudahan pada manfaat untuk umat dia. Sekali lagi ibu-ibu dijemput untuk Pesta Buku, dijemput untuk singgah di reruai saya insya-Allah. Baik, kita habiskan dengan pertemuan kita dengan tasbih kifarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Mohon ampun, maaf, salah silap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.